semua ketua-ketua jabatan dan ketua unit yang dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah. Dan kali ini kita nak sebarkan maklumat tersebut kepada semua pensyarah dan warga kampus termasuk staf pengurusan supaya mereka memahami secara lebih dekat lagi tentang audit SIRIM khas ini, sebab kita jarang menerima tidak seperti audit dalaman ataupun audit MQA. SIRIM juga adalah satu agensi yang biasanya membuat audit di IPG dan mereka mengambil giliran untuk melawat kampus-kampus yang dipilih. Maka bagi tahun ini IPG Kampus Gaya telah diputuskan oleh pihak SIRIM untuk dilawati bersama dengan 5 lagi kampus. Jadi keseluruhannya 6 IPG kampus akan di audit oleh pihak IPGM. Jadi untuk sesi pagi ini, bengkel ini sebenarnya kita laksanakan dalam bentuk LPS bertujuan selain daripada peserta dapat memahami lebih lanjut tentang audit SIRIM khas ini, masa yang digunakan selama 2 jam ini akan dikira dalam LPS anda, dan Cikgu Zaini yang mengurus perkara tersebut akan membantu dalam aspek kursus inilah. Okey, jadi selain daripada itu, saya juga terlupa nak ucapkan terima kasih kepada Encik Kuzaini selaku Ketua Jabatan Perkhidmatan dan juga kerana membantu dalam membantu saya dan rakan-rakan dalam mengurus bengkel ini, termasuk Encik Sonite, Ketua Jabatan STEM yang banyak membantu saya dari aspek teknikal untuk melaksanakan bengkel ini secara lebih baik. Diucapkan juga terima kasih kepada dua lagi peserta yang akan bukan peserta sesi yang akan membantu bengkel ini, iaitu Puan Sharifah, iaitu penyelaras MSISO, dan juga Puan Khatijah, Ketua Audit yang juga akan turut sama menyampaikan bahagian mereka tentang persediaan audit kita. Okay, jadi tanpa meluangkan masa, saya akan teruskan bahagian saya untuk pagi ini, iaitu lebih kepada pengenalan. Saya harap semua boleh dengar sebab saya lihat talian di sini pun tak berapa stabil, dia turun naik. So saya harap semua boleh dengar lah. Shan? Yeah. There are many who cannot go in because it says full. What happened? I'm not sure, Puan. I'm not sure about it. I don't know whether I'm not sure Google can. I don't know what is the number yang Google boleh access. Google Meet ini. Someone says here, it says 100 orang saja, Puan. It depends on what data you're using, I believe. No, I think the Google, I'm not sure about that. So can we continue? Suppose, but I think the rest who are not here, there are about another 60 who are not here, so they'll be missing the session. So I believe that they can go through the recorded version. Recorded, yes. Okay. Okay, Puan. So make sure it's available lah. Yeah, okay. I will ask Sony to help me on that. Okay, Puan, guys, I share my bahagian. Okay, ini adalah slide pertama. Kita akan lihat dari segi taklimat. Jadi bukan taklimat sebenarnya, dia lebih ke bengkel lah. Persediaan menghadapi audit pematuhan ISO
9001-2015, okey, di bawah SIRIM khas yang dijangka akan dilaksanakan pada 26 hingga 28 Oktober. Jadi sedikit penjelasan kepada semua yang berada di sesi bengkel pagi ini, sebab ramai yang tertanya dan kurang faham tentang, sebab kita sering menghadapi audit, okey, audit daripada audit dalaman, audit MQA, dan hari ini audit SIRIM khas. So sedikit perbezaan antara dua-dua audit ini. Saya fokus lebih kepada audit MQA dan juga audit ISO. Okey, audit MQA ini lebih adalah audit pematuhan yang akreditasi bagi program-program yang kita laksanakan di kampus. Okey, contohnya tak kira lah apa program, bermula dari sijil, diploma, ijazah, sarjana muda, dan kita juga bakal akan melaksanakan program sarjana. So untuk semua program-program dilaksanakan di mana-mana IPT dan IPTS, maka audit pematuhan akreditasi untuk memastikan program itu memenuhi standard itu akan dilaksanakan. Dan kalau kita lihat pihak yang bertanggungjawab atau agensi yang bertanggungjawab untuk audit MQA ini ialah Agensi Kelayakan Malaysia, okay, yang kita sebut MQA, Agensi Kelayakan Malaysia yang di bawah Kerajaan Malaysia. Okay. Dan aspek yang akan mereka rujuk, okay, semasa audit MQA, dia ada dia punya dokumen-dokumennya. Kita sebutnya sebagai COPA ataupun Code of Practice for Professional Accreditation, itu kod amalan akreditasi program, dan juga MQF, Malaysian Qualification Framework, atau kita namakan juga sebagai Kerangka Kelayakan Malaysia. Dan audit pematuhan MQA ini adalah satu proses menilai akreditasi semula suatu pengajian yang telah diberi taraf akreditasi. Contohnya di Gaya ni kita ada banyak program yang telah menerima akreditasi pada tahun 2010 hinggalah 2016. Okay, antaranya pendidikan jasmani, pendidikan Islam, TESOL dan sebagainya. Okay. Jadi program pematuhan ini lebih kepada lawatan panel MQA untuk melihat sama ada program yang telah diberi akreditasi itu mematuhi dan masih memenuhi secara berterusan semua tajuk perkara-perkara yang terkandung dalam dokumen COPA dan MQF tu. Begitu juga audit pematuhan. Sekarang kita lihat audit pematuhan SIRIM khas, okay, untuk MSISO 2015. Ia juga satu proses audit, cuma agensi yang melaksanakannya adalah satu agensi yang berbeza, bukan lagi agensi itu, bukan MQA, tapi kita namakannya sebagai SIRIM Khas International Sdn Bhd, juga sebuah agensi, okay, di bawah Kerajaan Malaysia. Dan agensi ini dia sebenarnya melihat semua dokumen program-program ataupun untuk memberi pengiktirafan pada sijil-sijil. Okey, sijil-sijil yang telah disenarai di bawah agensi tersebut. Salah satunya adalah MSISO 9001/2015. So sebenarnya ada lebih dari ini. So bagi IPGM, kita telah memilih MSISO 9001/2015 sebagai satu dokumen resmi untuk diguna pakai untuk memastikan kualiti dan standard yang diperlukan dalam pengurusan IPGM dan IPG mematuhi dan menepati. Jadi MSISO pula kalau kita lihat adalah satu standard bertulis yang menetapkan keperluan asas, kehendak dan kepuasan pelanggan dan stakeholder. Okay. So dia adalah satu standard yang bertulis. Itu yang kita panggil sebagai manual quality dan procedure quality yang ada. Okay. Dan audit pematuhan SIRIM ini kalau kita lihat seperti yang akan kita hadapi nanti, adalah satu proses yang untuk menilai pematuhan dan memenuhi secara berterusan berdasarkan keperluan standard. So dua-duanya kalau kita lihat audit pematuhan MQA, baik pun audit pematuhan SIRIM khas, dia lebih kepada proses yang sama, iaitu untuk melihat sama ada kita, satu untuk kalau MQA dia nak lihat sama ada kita mematuhi keperluan Code of Practice dan MQF, manakala SIRIM pula untuk melihat sama ada kita mematuhi keperluan standard yang telah kita
pilih itu iaitu ISO 9001 2015, sama ada kita dah memenuhi apa yang dinyatakan dan telah melaksanakan peranan kita lah dalam melaksanakan pelaksanaan standard tersebut. Di sini adalah sedikit jadi apakah itu MS ISO 9001? Jadi ialah satu standard bertulis yang menetapkan keperluan asas, kehendak dan kepuasan pelanggan dan stakeholder. So ini adalah secara amnya kalau kita nak rumuskan tentang MS ISO 9001 2015. Jadi keperluan baharu yang diperkenalkan dalam MS ISO 9001 ni dia ada 2015 dia ada sedikit pembaharuan berbanding dengan MS ISO 9001 2008. So ada beberapa pembaharuan yang telah diperkenalkan khususnya dari konteks organisasi iaitu supaya keperluan organisasi dan harapan pihak dalam kepentingan pelanggan serta skop sistem quality. Penambahbaikan seterusnya kalau kita lihat aspek-aspek baru adalah pengurusan risiko telah ditambah baik dalam sijil standard MS ISO 2015. Itu satu kaedah yang sistematik bagi mengenal pasti menilai ancaman risiko dan mengenal pasti kaedah pengurangan risiko. Dan seterusnya prinsip-prinsip. Kita perlu faham apakah sebenarnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam dokumen quality ataupun quality MS ISO 9001-2015. Okay, satu A adalah fokus kepada pelanggan. So kita kena tahu siapakah pelanggan kita. Kita ada pelanggan dalam dan pelanggan luar. Pelanggan dalam kita adalah pelajar-pelajar kita. Okay? Dan semua yang berurusan dengan kita secara dalam. Itu juga kita ada pelanggan-pelanggan luar. Contohnya adalah Jabatan Pendidikan Negeri, sekolah-sekolah, ibu bapa dan sebagainya. So fokus kita adalah pada pelanggan. Semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung tidak langsung dengan IPG Campus. Kemudian kepimpinan. Prinsip seterusnya adalah tuju, arah dan sokongan. Penglibatan pengurusan atasan dalam aspek mengurus. Contohnya merancang, melaksana, mengawal dan memantau. Dia akan lihat semua aspek kepimpinan juga masa audit nanti. Juga tentang penglibatan dan penyertaan dan accountability. Di sini semua pihak bermula daripada pengurusan sehinggalah staf akademik. Melihat penglibatan dalam semua aspek tenaga kerja dan sistem penyampaian perkhidmatan tersebut. Bagaimana proses-proses itu dilaksanakan, adakah dia menepati standard yang telah dinyatakan, adakah dia berjalan seperti yang dirancang dan dinyatakan dalam dokumen quality tersebut. Dan seterusnya pendekatan proses, iaitu keupayaan menggunakan sumber dan aktiviti yang berkaitan diurus sebagai satu proses. Dan penambahbaikan. So penambahbaikan di sini ialah menerap dan melaksanakan budaya penambahbaikan. Maksudnya dalam satu proses pelaksanaan mana-mana proses kerja, dokumen inequality yang baru ini banyak memberi penekanan kepada CQI, Continuous Quality Improvement. Di mana kita nak lihat budaya penambahbaikan itu perlu berterusan untuk memastikan sesuatu masalah itu dia tidak berhenti dengan masalah tapi apakah penambahbaikan yang dapat dilaksanakan untuk memastikan sesuatu produk atau proses itu terus dapat ditingkatkan penyampaian ataupun statusnya. F ialah keputusan berdasarkan fakta. Keputusan dinyatakan. Jadi dalam mana-mana statistik ataupun dapatan, kita hanya tidak boleh menyatakan secara lisan ataupun secara menunjukkan dengan tanpa bukti. So bukti sangat penting. Jadi prinsip utama antara satu lagi prinsip utama MS ISO 9001-2015 adalah apa-apa data itu perlu dinyatakan maklumat yang nyata dan relevan dan dapat dibuktikan kewujudan maklumat tersebut. Dan G adalah hubungan pengurusan, memastikan hubungan dengan pelanggan. Itu pelanggan dalaman, pelanggan luar dengan pihak kepentingan sentiasa terjalin. Dan apakah bukti-bukti bagaimana kita dapat memastikan perkara ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dan di sini saya cuba kongsikan perbezaan sebab sebelum ini pensyarah dan kita di IPG, IPGM kita telah begitu biasa dengan penggunaan dokumen MS.
Sambil menunggu, how is everybody? Okay kah? Okay, Puan. Okay. Sudah ada balik ke Alhamdulillah. campus It's kah? raining here, Puan. I know it's raining here too. I think it's raining the whole of Sabah. Yeah, Did you all manage to go to campus? that's why the line. My turn is Yeah, today, okay. Puan. HEP today. Yeah, I actually. don't want you all to meet. So that's why you're given 1.5 Okay, hours Puan. on different times, on different dates. So are we ready? Shan is informing that his line. Uh-huh. Okay, okay. There's a message from him here. So are we going to go find a new link? Okay. No? Dr. Aris, okay ka, Dr. Aris? Okey. Tengah tunggu juga. Kita tunggu sajalah kan. Sambil-sambil tengok orang punya wajah yang rindu sudah kan. Miley, okay ka Miley? Kenapa lambai saja mana kopi suara? Bagus, Puan. Oh, Sehat. Alright. Kau sudah ambil file? Puan, dokter sudah bayar. Saya punya. Apa tuh? Oh, Sekarang bukan Puan sudah, dokter sudah. Tanya okay ba? tanya dokter. Nak ba? Get used to it. So, oh, Mr. Raja. How are you? Still yang manis, right? Dr. Ngui yang setia. Okay, Puan, Doctor. Okay, I just called Shan. So it seems that he can't get in because of the number, I think. He's using his personal data, right? He was cut off. His e-pembelajaran is only I think 100 so. kah? The max. Yes. I think we have to go for more because 160 of us. So that means we need more. It cannot be just 400. I think you'll need to okay, Sharifah, tell you what. Come up with a new link and everybody will go in later. Say half an hour? What do you think? Okay. Yeah, sure. Okay, Puan, but and then if it's a new link also, Puan, the internet connection is another thing. Okay. Because Shan's problem is the internet connection. Besides, can't get in is another thing. But this session is recorded, Doctor. Is that okay? If we continue with this one, is it okay if we continue with this one and the others? Okay. No, because the thing is, there's no direction now. So but you better lead. Okay. So the others will have the recorded version. Okay. But what I'm afraid now, Puan, is also my connection. But I'm trying my best. Okay. So I would like to continue. Okay. Maaf ya, saya akan sambung untuk sesi yang kedua. Okay, memandangkan Encik Shan menghadapi sedikit masalah.
Okay, saya rasa Mr. Shan sudah masuk. Shan, are you in? Would you like to continue? Okey, tak apa. Okey, saya akan teruskan untuk sesi kedua. Okey, sesi yang kedua ialah berkaitan dengan sedikit tentang STK MSISO. Sebelum tu minta maaf yang berusaha Puan Pengarah, okey, Dr. Gertrude Timbalan Pengarah, Dr. Aris Fazil, Sekretariat Jaminan Kualiti Encik Shan. Okey, harap dia boleh masuk semula. Okay, I Okey, can hear you now. Ketua Auditor Puan Khadijah. Okey, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, rakan-rakan pensyarah dan staf pengurusan. Okey, sedikit mungkin tadi Encik Shan telah dedahkan pada kita perbezaan antara audit ya, MSISO. Okey, fokus saya sekarang ialah sedikit perbezaan dari segi audit dalaman MSISO dan juga audit SIRIMKAS. Mungkin dari perbezaan dari segi approach itu yang kita perlu tahu supaya kita tidak culture shock, macam mana dia pendekatan dia nanti. Okey, bila audit dalaman, pelaksanaan SPKMISO itu dia lebih spesifik. Okey, dia menjurus kepada pemegang-pemegang PK. Kita ada 17 PK. Dia direct kepada PK-PK itu. Contohnya dia terus kepada PT05, reka bentuk kurikulum dan sebagainya. Tetapi untuk audit SIRIMKAS dia sedikit berbeza. Okey, sedikit berbeza di mana fokus dia ingin tahu sama ada kita mematuhi keperluan standard MSISO itu sendiri. So dia akan banyak cross check. Dia tidak spesifik pada contoh PT05 dia telan atau sebab tidak, dia lebih kepada cross check. Before that, Shan, is my voice clear? Clear. Clear, Puan Ada Sharifah. tengok, okay, thank you. Because saya pun punya masalah lain. Okay, so jadi kita buat kesimpulan di sini beginilah, okay. Semua pensyarah dan staf pengurusan dia hendaklah memahami proses pelaksanaan dan keperluan standard MSISO itu sendiri. Okay. PKISO tu dia memang sekali open. Dia boleh dirujuk di laman web IPGM di ipgm.moi.edu.my. Okay, sebelah kanan atas tu dia straight sudah PK MSISO 9001 2015. So semua orang boleh akses. Okay, jadi khusus kepada pemegang-pemegang dan juga penggerak, dia perlu mahirlah, perlu tahu, dia perlu mahir tentang proses itu. Tetapi pensyarah-pensyarah dan staf pengurusan juga perlu tahu. Okey, sebab benda itu dia interlink. Okey, saya akan tunjukkan proses dia nanti ya. Okey. So, sebelum ini telah diberikan contoh-contoh soalan spesifik dan juga soalan-soalan umum yang dibawa pulang daripada pemantauan ataupun pemerhatian audit SIRIMKAS yang sebelumnya. Mr. Shan, di mana ya contoh-contoh soalan tu, Encik Shan? Contoh-contoh soalan telah ada dalam Google Classroom. Telah dimasukkan dalam Google Classroom. Yes, terima kasih. Dalam Google Classroom ada. Sebelum ini pun setahu saya telah dihantar oleh Puan Khadijah yang telah terlibat dengan pemerhatian itu kepada semua ketua jabatan. Ya, sebab saya telah terima daripada ketua jabatan. Okay, email. Okay, so kita rujuk kita satu contoh ya. Okay, jadi supaya mungkin proses itu jelas. Okay, saya mengharapkan agar line saya ni okay. Okey, sudah. Sorry. Okay, kita akan rujuk pada satu PK ya, satu PK iaitu PT05. Tak boleh masuk, dia exit sekarang. Okay. Apa bagi? Maksudnya?
Inilah biasanya masalah dia. Kalau saya start present. Okay, sorry Shan, is it playing the screen? Dapat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu contoh daripada daripada PPK PT05. Saya download. Saya download tapi saya screenshot sebab bila saya download it will be very heavy dan line saya akan slow. Right. Ini adalah salah satu proses kerja. So ini yang kita kena tahu. Contoh ya. Dalam PT05, dia ada satu pelaksanaan kurikulum di sini. Contoh, dia kata mengedar kalender akademik. Surat memo edaran kalender. So saya rasa, saya punya prediction ialah, sekiranya auditor itu datang, mungkinlah dia akan terus kepada mungkin pemegang PT05 ialah mungkin timbalan ataupun mungkin penggeraknya ialah ketua jabatan KJA. Mungkin dia akan bertanya, adakah kalender akademik ini diedarkan? Kemudian dia akan rujuk pada sekiranya jawapannya iya, apa evidence-nya? Evidence-nya ini ada kemungkinan dia akan melibatkan pula pengurusan fail. Dia mungkin akan cross check ke bahagian file. Sebagai contohnya, dia akan tanya, boleh tak dapatkan saya evidence bahawa kalender akademik ini telah ada memonya mengatakan bahawa ia telah diedarkan. Begitu contohnya. Itu prosesnya. So dalam erti kata lain, apa yang ingin saya sampaikan ialah everybody have to be very maksudnya bukan sahaja kalau kata kita pemegang itu, bebanan ataupun pemahaman itu ataupun segala persoalan itu harus dijawab oleh pemegang dan penggerak itu saja sebab dia akan cross check ke mana-mana. So minta semua pihak, para pensyarah, staf pengurusan semua alert lah. Jadi dia banyak lagi di sini. Macam merancang contoh 13 ya, melaksanakan PNP, dalam PT05 semua ni, ini mungkin direct kepada pensyarah akademik. Ataupun dia akan minta evidence daripada pihak pemegang. Apakah evidence yang mengatakan bahawa arahan ini telah dikeluarkan dan sebagainya. Itu satu contoh. Tujuan saya ini ialah untuk menyatakan pada semua, mengingatkan pada semua bahawa semua harus prihatin dengan STK MSIS. Sebab kadang-kadang saya tengok kita terlalu meletakkan pada penggerak dan juga pemegang. Alright. Ada. Seterusnya mungkin kita boleh fokus kepada soalan yang beran. Thank you. Seperti kata Encik Shan tadi sudah ada di Google Meet. Mungkin saya boleh fokus di sini. Satu atau dua supaya kita semua akan sekurang-kurangnya kita tahu macam mana approach dia. Jadi kita tidak terlalu inilah kanjat. My internet is very slow. Ini satu lagi contoh soalan. Soalan-soalan yang disediakan ini adalah berdasarkan sekali lagi pemerhatian yang lepas di IPGK yang lain. Saya telah membuat analisa tentang soalan-soalan ini. Alright. Sebagai contoh ya, satu soalan yang ada di sini ialah soalan spesifik. Spesifik ni maksudnya dia menjurus kepada PK itu sendiri. Very spesifik. Kita tengok sini ya. Contoh dia ialah ini fokus pada PT05 lagi. Kali ini praktikal. Soalan-soalan yang telah diberi di sini ialah bagaimana menentukan penyelia praktikum. Ini mungkin boleh dan akan dijawab oleh ketua unit praktikum. Soalan 3, dia bertanyakan tentang allowance pelajar berjalan seperti biasa. Pemahaman saya ini ialah allowance pelajar sewaktu proses praktikum itu dilaksanakan. Dia akan bertanya di sini dan dia minta ulasan ataupun dia minta evidence. Jadi mungkin evidence dia di sini dia akan cross check pula dari segi
bahagian kewangan. Ya, dia akan tulis pada mungkin bahagian kewangan ataupun mungkin ketua unit praktikum akan menjawab ya, elan pelajar itu berjalan seperti biasa. Okey, tetapi bagaimana prosesnya, dia akan mungkin link kemudian pula kepada bahagian kewangan. So kewangan juga harus standby di situ. Okey, menyatakan evidence bahawa untuk tempoh ini ke ini sememangnya elan pelajar itu dibayar. Okey, jadi boleh nampak tak skop dia memang 05 tetapi dia akan akan link. Okey, boleh lihat penempatan pelajar praktikum. Okey, ini mungkin memang boleh ada sedialah. Okey, daripada unit praktikum. Okey, mungkin tak jadi masalah. Okey, contoh lagi dalam masa soalan ke-7. Dalam masa 12 minggu berapa kali penyeliaan praktikum? Okey, mungkin ketua unit praktikum akan jawab. Okey, dia ada 2+1, 2 kali individu dan 1 kali bersama. Okey, so mungkin dia akan cross check pula kepada pensyarah. Okey, dia akan tanya, okey, berapa kali anda melaksanakan penyeliaan praktikum untuk kumpulan ini? Okey, so itulah contoh-contohnya. Okey, jadi sekali lagi saya buat rumusan ni. Dan soalan-soalan di sini saya telah analisis, saya buka PT05 sememangnya ada dalam proses kerja 05. Memang ada. Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, buka saja. Okey, masuk kepada website tu memang ada dalam PT05. Okey. Okey, ini banyak lagi soalan-soalan ni. Okey, spesifik. Okey, jadi tetapi sekiranya tidak ada soalan-soalan dalam bidang atau PK tuan-tuan dan puan-puan. Okey, don't worry. Tuan-tuan dan puan-puan sekiranya adalah pemegang, rujuk kepada proses kerja dalam PK masing-masing. Dalam proses kerja seperti yang saya tunjukkan dalam PT05 tadi. Okey, insya-Allah skop audit itu tidak akan lari daripada situ. Okey, dia tidak akan lari daripada kita punya PK masing-masing. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan satu lagi soalan, contoh soalan audit Sirimkas. Okey, tapi kali ini dia lebih umum. Okey, dia lebih umum dalam arti kata dia mungkin tidak menjurus kepada pemegang prosedur kualiti yang tertentu. Okey, tetapi ianya masih ada dalam skop, khususnya skop objektif operasi IPG. Okey, sebagai contoh, sorry ya saya tanya, Shan okey kah Shan? Boleh nampak my slide? Can Sharifah, boleh nampak. Okey, thank you. Okey, ini satu contoh soalan umum. Okey. Dia masuk bawah klausa 4.1 memahami organisasi dan konteksnya. Okey, soalan dia umum. Dia punya auditi, ketua jabatan, ketua unit dan semua pensyarah. Okey, contoh soalan. Berapa jumlah pensyarah dan pelajar di bawah kawalan ketua jabatan pengajian Melayu? Ini contoh pengajian Melayu. Okey, jadi kalau nasib baik, okey, pengajian Melayu lah. Nasib baik kan, nasib tak baik kan, KJ Jabatan Pengajian Melayu kena jawab lah. Okey, sebab dia akan secara random. Okey. Okey, soalan kedua contohnya, apakah nama program ijazah yang akan diterima oleh pelajar pengajian Melayu? Okey, sila berikan bukti berkaitan. Ini dia nak evidence. Okey. Kemudian soalan-soalan yang khusus ni lah, banyak ni perlu persediaan KJ lah, tapi saya rasa KJ tak ada masalah ni, semua memang dalam skop KJ kan. Okey. Cuma kadang-kadang bila ditanya sesuatu soalan itu, kadang-kadang kita tahu, tapi bila ditanya tu masa itulah kita tend to forget things, we tend to blur ourselves, okay, things like that. Okay, so mungkin cadangan saya adalah dokumen-dokumen tu mungkin boleh standby lah di sebelah. Okay, sewaktu audit tu nanti. Okay, sebab memang kalau di link memang KJ tahu benda-benda ni, contohnya berapa program, tapi kadang-kadang bila ditanya tu dia kita lupa. Okey, adalah Melayu mudah lupa kan, manusia lupa. Okey, mengukur kecemaran pelajar, okey, menilai pensyarah dan pelajar ini, okey, things like that lah. Okey, so ini adalah soalan-soalan umum. Okey, right. So itu antara soalan-soalan yang boleh saya kongsi, dan apa yang ingin saya tegaskan di sini adalah, okey, dia menjurus kepada semua. Okey,
dia menjurus kepada semua. So minta semua bersedialah dengan benda-benda ini. Seterusnya last kali ni saya nak tunjukkan sedikit tentang objektif operasi IPG. So kenapa? Nanti kita akan tengok kenapa saya nak tunjukkan. Untuk maklumat semua, objektif operasi IPG ini berada di dalam manual quality. Manual quality SPK MSISO, yang ada terpapar ni. Jadi manual quality sememangnya, minta maaf timbalan, dia memangnya berada di bawah timbalan lah. Tetapi apa yang perlu kita lihat di sini ialah dia memang melibatkan semua. Minta maaf, sekali lagi saya copy and paste, tadi, semalam saya copy and paste sebab bila saya download straight nanti dia very heavy. Kita ambil puasa min, ini proses biasalah bila dah hujung itu kan, semester, memastikan proses pemantauan pelaksanaan kurikulum diadakan 1 tahun sekali. Ini skop siapa, dia menyeluruh semua ni. Sekurang-kurangnya 99% pelajar yang memiliki peperiksaan lulus. Jadi ini mungkin dah masuk skop unit peperiksaan pula. Kena pastikan 99, baru boleh. Keputusan peperiksaan akhir program dimaklumkan dalam 7 hari bekerja selepas mesyuarat senat. Ini masuk juga skop yang berbeza. Aduan pelanggan masuk juga sini, diambil dalam 3 hari bekerja. So ini adalah 15 operasi IPG, objektif operasi IPGK. Yang kita perlu tahu. Termasuk audit dalaman, mesyuarat MKI dan sebagainya. Ini memang skop. So saya tunjukkan ini untuk berkongsi dengan semua bahawa audit SIRIM KAS dia akan berkisar ke berpandukan pada semua ini. Maksudnya apa yang dia akan lihat, dia akan berpandukan pada ini. Sebab ini ialah objektif operasi IPGK. Jadi kita sekarang ni trying to, in such a way, kita trying to predict what are they going to ask, what are they going to audit. Dan benda ini memangnya tidak mudah. Saya duduk dengan Puan Khadijah, dengan Encik Shan, terutama dalam keadaan sekarang ni, media dia ialah melalui telefon. Jadi satu hari, mungkin 5-6 kali Encik Shan akan phone saya. Tapi ialah tentang ini, isu-isu ini. So saya rasa buat masa ini itu sahaja. Cuma yang ingin saya terangkan dari segi SPK MSISO ialah bebanan pemahaman dia itu haruslah menyeluruh. Bukan hanya kepada pemegang, penggerak, tetapi juga kepada semua pensyarah dan staf pengurusan. Sebab itu adalah skop di mana kita akan diaudit dan akan dilihat. Dan dia akan pergi ke mana Abang kata ni, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. So the scope is very ini. So saya rasa itu saja. Mungkin sekiranya ada persoalan lain nanti kita akan kongsi bersama. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada Encik Shan. Terima kasih Puan Sharifah. Kepada rakan-rakan, saya mohon maaf kerana line di sini tidak berapa stabil walaupun saya guna hotspot saya. Baru ada 3 bar saja. Saya akan teruskan dengan sharing saya yang sebelum ini. Saya akan sambung. Lepas itu saya akan minta Puan Khatijah sambung. So saya harap semua bersabar. Baik, ini adalah perbezaan yang tentang saya sambung dengan apa yang di mana saya berhenti tadi. Perbezaan antara ISO 9001-208 dengan 2015 sebab saya akan skip ini kerana dia ada beberapa aspek yang ditambah lah, tambah baik. Contohnya kalau kita lihat di sini dia ada elemen penilaian prestasi dan penambahbaikan. Seterusnya kita cuba lihat objektif audit nanti. Objektif audit oleh SIRIM KAS nanti fokusnya adalah untuk menilai pematuhan secara berterusan. So mereka nak lihat adakah kita melaksanakan pematuhan secara berterusan berdasarkan standard itu. So mereka akan cari bukti-bukti untuk melihat sama ada kita mematuhinya. Kedua, menilai keupayaan secara berterusan memenuhi keperluan undang-undang peraturan kontrak yang berkaitan. Sekiranya ada peraturan-peraturan dan kontrak, adakah kita memenuhi segala-gala
pernyataan itu dalam kontrak ataupun peraturan. Ketiga adalah menilai sama ada operasi sistem kualiti menyumbang kepada pencapaian objektif. Keempat adalah untuk mengenal pasti peluang penambahbaikan sistem pengurusan kualiti. Kelima, untuk menilai perubahan yang telah dilaksanakan dalam sistem kualiti. Seterusnya adalah mengesahkan penggunaan tanda yang betul, itu logo-logo persijilan yang telah diberi. Dan seterusnya adalah untuk mengesah keberkesanan tindakan pembetulan daripada penemuan audit lepas. So mereka pastinya akan melihat semula apakah penemuan audit lepas dan mereka akan lihat adakah tindakan pembetulan telah dilaksanakan. So ini adalah antara perkara yang akan dilihat oleh auditor nanti. So saya haraplah ketua-ketua jabatan, ketua unit, pensyarah, staf pengurusan, apatah lagi pemegang prosedur kualiti perlu lihat semula perkara ini dalam beberapa hari ini untuk lihat ada takut kita terlepas pandang, supaya perkara ini telah bincang bersama penggerak dan lihat semula dokumen-dokumen yang dinyatakan itu untuk lihat semua ada perkara ini telah dilaksanakan. Tarikh audit nanti adalah buat masa ini adalah 26 hingga 28 Oktober. Kita belum ada lagi secara resmi, surat resmi daripada bahagian SIRIM. Tarikh sebenar mereka akan melawat kampus. Tapi tarikh ini tidak akan berubah untuk makluman semua. Cuma kita tidak tahu sama ada dia 2 hari atau 3 hari lah untuk makluman semua. Seterusnya skop audit nanti akan merangkumi semua aktiviti PDP, iaitu program P, PISMP, PISMP, PDPM, PDPP termasuk PDPLI dan PITO, termasuk pengurusan dan pelaksanaan hikmat sokongan. Jadi saya nak ulang pada semua. Tidak seperti audit dalaman yang mana biasanya kita akan melihat dokumen P, PISMP dan PISMP. Tapi audit SIRIM ini akan melihat semua program yang dilaksanakan di kampus IPG. Kalau kita lihat di sini bermula dengan PPISMP sehinggalah PITO. Jadi saya harap semua faham tentang ini dan melihat semula dokumen-dokumen anda, folder-folder khusus, khususnya pensyarah akademik, supaya apa yang perlu dalam dokumen tersebut semuanya lengkap dan telah diperkemaskan. Dan menurut pegawai IPGM dan juga pegawai SIRIM, semakan rekod untuk semua dokumen dan sebagainya akan bermula daripada September 2019 sehingga kini. Maksudnya semua dokumen, folder kursus dan sebagainya perlu kita semak bermula daripada Penggal 2 tahun 2019. Okey, itu September 2019. Termasuk status ketakuran dan peluang penambahbaikan tahun sebelumnya itulah. So sila lihat itu. Yang bahagian ini saya biarkan dulu sebab kita belum dapat surat tentang ketua auditor. Yang ini merujuk kepada pegawai SIRIM. So kita belum dapat siapa dan berapa yang akan buat audit tersebut. Saya biarkan dulu. Okey, yang ini adalah maklumat yang saya terima daripada email yang telah diserah melalui pihak IPGM tentang apakah yang pihak SIRIM nak lihat dan perlu kita buat persediaan. Okey. Pertama adalah talian yang sesuai. So sebab tu kita mohon di sini bantuan daripada pegawai teknikal. Sebab kita sendiri hari ini pun kita boleh lihat talian kita tak stabil dan kita perlu lihat cara macam mana nak tangani situasi tersebut. Kedua, ketua juru audit. Ketua juru audit di sini merujuk kepada pegawai SIRIM itu sendiri, auditor SIRIM akan menghantar audit plan, masih belum saya terima sehingga hari ini, dan akan menerangkan dengan lebih lanjutlah berapa lama yang diperlukan untuk web conferencing dan audit dokumentasi. Seterusnya, pihak klien harus memastikan. Klien di sini merujuk kepada semua warga IPG campus, okey, termasuk pemegang pengurusan sehingga pemegang prosedur kualiti, pensyarah, staf pengurusan. Kita semua adalah klien yang harus memastikan semua dokumen disimpan dalam format soft copy. Okay. Salinan lembut, antaranya adalah laporan audit dalaman, rekod sumber manusia, dokumen pengurusan kualiti dan mana-mana dokumen yang kita anggap perlu dan kita boleh berdasarkan pengalaman lalu kita sediakan. Namun sekiranya dokumen hard copy boleh dikongsi secara live,
kadang-kala mereka akan minta lah sesuatu dokumen itu dikongsi secara live menggunakan kamera video, maka kita kena bersedia juga. Dan yang sini saya highlightkan dengan huruf besar. Walaupun kita jangan lihat sebagai ini adalah audit dalaman, audit remote ataupun dalam talian, auditor tidak akan melihat secara menyeluruh. Dia tegaskan dalam baris ini, audit coverage adalah sama seperti audit on-site, maksudnya secara fizikal. Maksudnya apa yang mereka akan laksanakan semasa audit fizikal atau on-site itu juga akan diambil kira. Begitulah mereka akan audit secara dalam talian, maksudnya semua aspek akan dilihat dan jumlah hari audit pun tidak akan berubah. Di pihak klien atau kita perlu menunjukkan, mempamerkan keadaan fizikal jika perlu di lokasi-lokasi yang diperlukan atau diminta oleh auditor nanti. Okey, sama ada menggunakan video conferencing atau alat bantu remote yang lain. Dan akhir sekali, pihak klien dipohon untuk menyediakan PIC, maksudnya pegawai penghubung yang berdedikasi lah. Ya, consider kita ni lah, saya, Puan Sharifah, Puan Khadijah dan pemegang dan penggerak. Okey, untuk melaksanakan audit secara berkesan. Okey, jadi di sini saya dah dapat rumuskan beberapa persiapan di peringkat kampus Gaya yang perlu kita sediakan, yang sebenarnya kita telah mula sediakan dari awal tahun. Okey, sebab kita dah dimaklumkan tentang audit SIRIM ini tahun lalu, sebab Gaya telah dikenal pasti dan juga begitu juga kampus-kampus lain. Jadi sebab itulah kita telah mula bergerak ke arah ini. Dan antara perkara yang perlu diberi keutamaan semula dan diberi perhatian adalah pertama, semakan bukti tindakan penemuan audit dalaman lepas. So saya harap yang berkenaan dengan perkara ini, pastikan bukti-bukti tindakan penemuan audit dalaman lepas itu telah dikenal pasti, telah dilaksanakan dan failnya telah ditutup. Dan bukti itu kalau boleh kita scan dan kita simpan dalam soft copy dan kita sedia pada hari tersebut. Okey. Sebab kita kena faham masa audit nanti kita ada dua situasi. Satu adalah dokumen yang kita sudah kenal pasti akan ditanya dan kemungkinan tinggi akan ditanya, kita sediakan dalam bentuk soft copy. Dan juga hard copy di tempat yang telah ditentukan, sama ada di bilik seminar LDP dan satu grup lagi di bilik mesyuarat. Supaya maklumat ini sudah sedia. Ada juga satu lagi dokumen lah kita tidak tahu. Dokumen mana yang akan dilihat. Contohnya folder siapa, pensyarah mana yang dia akan rujuk. Sebab mereka akan kenal pasti berdasarkan salinan nama yang ada dengan mereka dan contohnya dia akan kata saya nak lihat folder Encik Shan. So saya kena bersedia dengan folder saya. Contohnya folder kursus saya dari bulan September tahun lalu hinggalah hari ini. Untuk tunjukkan pada ketika itu dan mungkin menggunakan melalui video ataupun scan dan hantar pada auditor tersebut. So, kita tidak tahu. Okay. Kedua ialah kecukupan dan kesediaan maklumat. Maksudnya record quality sama ada hard copy dan soft copy itu. Okey, atas talian. Ketiga, persediaan auditi. Maksudnya siapa itu auditi? Kita semua adalah auditi. Semua warga kampus Gaya terlibat dalam audit IPJ. Tiada sesiapa pun boleh dikecualikan. Maka kita semua sentiasa kena sedia dengan pasti dengan keperluan yang dihendaki dan persediaan itu kita dah dengan cara yang terbaik. Keempatlah persediaan ruang audit bilik mesyuarat. Okay, ruang audit bilik mesyuarat setakat ni kita dah buat perancangan sebab bilangan folder yang terlibat, bilangan bahan yang terlibat, bilangan kita ada seperti yang Puan Sharifah nyatakan ada 7 prosedur quality. Maka kita telah bahagikan kepada dua kawasan, iaitu center ataupun pusat, iaitu satu adalah di bilik seminar dan satu lagi yang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peperiksaan 06, 07 dan unit pengurusan contohnya yang dipegang oleh timbalan pengarah kita kumpulkan di bilik mesyuarat sebab kurang pergerakan dalam situasi hari ini COVID-19. Dan seterusnya persediaan laptop komputer. Okey, dan printer, alat bertulis, memaparkan dokumentasi melalui pengurusan ISO, rekod penemuan audit dalam, audit silang. Semua bahan-bahan ini perlu disediakan. Ini adalah dari peringkat kampus Gaya yang perlu kita sediakan. Di sini saya nak kongsikan beberapa tanggungjawab auditing, iaitu kita semua. Okey, ada dua perkara yang perlu kita ambil tahu dan ingat sepanjang masa kita di audit, iaitu perkara yang warna hijau tu, di tik hijau tu yang boleh dan harus kita laksanakan. Dan yang merah itu kita cuba elakkan. Okay? Bukan cuba, kita seharusnya elakkan. Kita lihat yang the do's yang patut kita laksanakan. Pertama, setiap kali kalau auditi ditemu bual, okay, secara live dan sebagainya,
dengar dengan baik soalan yang ditanya oleh juri audit. Okey. Dan 2, jika tidak faham pada soalan, minta juri audit itu ulangi supaya kita jelas dengan apa keperluan soalan tersebut. 3, jawab, yang ni penting, jawab soalan, beri jawapan saja kepada soalan yang ditanya. Maksudnya jangan pusing-pusing lah. Direct answer question yang, jawapan untuk soalan dia, tak perlu tambah-tambah. Okay? Kalau dia minta, just tambah bahagian yang dia minta saja. Okay, 4, jawab soalan yang berkaitan dengan tugas anda saja dan tunjukkan rekod apabila diminta. Maksudnya bila ditanya auditi, mana-mana pencara atau staf pengurusan tentang tugas mereka, fokus pada diri anda dan tidak perlu rujuk pada kawan saya lain-lain pun buat begini juga, so saya ikut. Jangan guna istilah-istilah begitu. Okay? 5, jika anda ragu-ragu dengan dokumen yang diminta, sila hubungi pegawai peneraju proses. Maksudnya pegawai rakan-rakan lah, pemegang dan juga penggerak, untuk dapatkan maklumat, dan cuba dan jangan jawab tiada. Kalau ditanyalah mana pelantikan, jangan kata saya tiada surat pelantikan. So kalau kita tak pasti di mana kita letak, kita minta masa dan kita sediakan selepas itu. Itu adalah antara perkara yang perlu kita laksanakan. Ambil tahu dan kita perlu pegang pada yang do. Yang don't adalah perkara yang kita cuba elak. Jangan lari apabila melihat auditor ini. Kalau fizikal lah, dalam masa yang sama juga boleh berlaku dalam konteks kita dalam talian. So kalau kita dah kenal, dipanggil dan dihubungi oleh runner ataupun pegawai-pegawai di kampus itu di kalangan pensyarah untuk pensyarat berkenan untuk dihubungi, so sila jawab telefon anda dan sila hubungi dan sila beri maklum balas. 2, jangan beri jawapan saya tidak tahu ketika diaudit. 3, jangan menjawab soalan yang berkaitan dengan section lain. Maksudnya sama seperti tadi. Hanya jawab soalan berkaitan dengan section atau bahagian anda. Dan jangan kaitkan dengan bahagian-bahagian lain. Dan 4, jangan mengelirukan juru audit dengan jawapan-jawapan yang mengelirukan. 5, jangan berbohong pada juru audit. 6, mengatakan jangan pula kita ada kita macam berlakulah pertengkaran dengan auditor, mungkin kita tak setuju dengan komen audit, kita just selesaikan dengan cara terbaik, supaya kita tiada berlaku isu-isu pertengkaran, sebab semua isu yang dinyatakan ni adalah berdasarkan situasi yang sebenar yang pernah berlaku sebelum ni. So based on that lah, semua perkara ni telah dikenal pasti. 8, jangan membuang masa audit. Ini biasa berlaku bila juru audit meminta sesuatu maklumat dan kita mengambil masa yang lama untuk produce maklumat tersebut. Sesuai kalau boleh semua bahan-bahan yang diperlukan siap sedia di atas meja, yang berkenaan dengan kita, yang kita dah kenal pasti. Dan seterusnya jangan panas baran. 10, jangan buat tawaran untuk menunjukkan rekod. Maksudnya jangan offer. Saya boleh bawa ini, saya boleh tunjukkan ni. Jangan offer, sebab balik kepada bahagian yang do itu, hanya berikan makluman yang diminta saja dan jangan nak tambah-tambah perkara yang tidak berkenan. Sebab dia akan ambil satu daripada aspek dan dia akan cari lagi dan selonggar lagi isu-isu lain. So jangan membuat tawaran untuk menunjukkan rekod-rekod yang tiada berkenan. Dan jangan memberitahu masalah dalaman. Ini sangat-sangat penting. Please don't ever say any masalah kita yang berlaku di kampus kepada auditor. Sebab dia akan memberi implikasi yang tak baik kepada auditor dan dia akan memberi kesan yang buruk kepada laporan nanti. So saya harap semua faham yang ini. So ini adalah beberapa peringatan dalam audit kali ini yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itu antaranya adalah perkara-perkara pembaruan dalam audit 2015 yang telah dibuat penambahbaikan. Pertama adalah pengurusan risiko. Kita semua faham bahawa pengurusan risiko adalah satu aspek baharu dalam audit kali ini, telah dibuat penambahbaikan. Maka kita nak pastikan rekod isu dalaman dan luaran tentang pengurusan risiko telah kita sedia dengan penilaian bermula dari rekod dari 2019 dan kita ada bukti pelaksanaan dan apakah bukti itu telah dilaksanakan sehinggalah risiko tersebut telah ditutup atau masih aktif. Kita kena simpan dan kita kena tunjukkan apakah usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kampus untuk buat penambahbaikan. Seterusnya di sini saya nak kongsi beberapa sampel dapatan lepas seperti yang telah dinyatakan oleh Puan Sharifah tadi. Dapatan-dapatan hasil audit. Tapi dapatan hasil audit SIRIM ini adalah bukan saja daripada IPG campus tapi juga daripada IPT
khususnya UKM dan UPM yang telah saya dapat kumpulkan untuk kongsi pada hari ini. Penemuan berulang. Okey, dalam konteks penemuan berulang, semakan NCR dan OFI audit SIRIM tahun-tahun sebelum di IPG lain dan laksana tindakan bagi memastikan peluang penemuan yang sama tidak berulang. So saya harap perkara ini diberi penekanan yang sangat tinggi sebab ini adalah satu tujuan kedatangan panel auditor SIRIM adalah untuk melihat sama ada kita telah melaksanakan penambahbaikan kepada NCR dan OFI audit SIRIM lalu. Bukan tak semestinya telah berlaku di kampus kita, tapi di kampus-kampus lain, contohnya di Ken ataupun di IP Teknik dan sebagainya. So dia akan rujuk di sini adakah isu itu ada berlaku dan sebagainya. Antara dapatan audit lepas di IPT seperti yang saya sebut di IPT dan IPG, antara yang dinyatakan adalah file kursus yang tidak lengkap. Saya rasa dia refer kepada file folder kursus kita lah. Okay? Tidak lengkap. Kertas soalan yang telah dimoderasi tidak disahkan oleh moderator dan ketua jabatan. Pemantauan pelajar bermasalah tidak dilaksana secara konsisten. And then peperiksaan akhir telah dilaksana secara take home test seperti yang kita laksanakan semester lalu. Walaupun tarikh dan waktu peperiksaan akhir telah ditetapkan di muka depan soalan tetapi tidak diikuti. Mungkin tarikhnya dah letak bulan November tetapi peperiksaan dilaksanakan pada bulan Disember. I think itu rujuk maksudnya. Tiada rekod mengesahkan metodologi peperiksaan take home test dilaksanakan oleh pihak atasan. Kemudian proses pemarkan tidak tepat. Dia akan lihat mungkin beberapa skrip kalau dia minta dan dia akan lihat sama ada pemarkan kita itu tepat dengan rubrik yang telah kita nyatakan. Dalam konteks ini penemuannya adalah proses pemarkaan tidak tepat. Pelajar hanya menjawab satu soalan daripada dua tetapi didapati dia dapat markah penuh keseluruhannya. So mereka telah menemui perkara begitu dia beberapa IPT. Kemudian seterusnya tiada bukti pemantauan proses pengajaran pembelajaran. Ini mungkin pemantauan oleh KJ, okey, dan sebagainya tu tiada bukti. Tiada menganalisis proses punca objektif KPI yang telah tidak dicapai. Proses pemilihan pemberi hikmat oleh pihak luar tidak jelas. Ini lebih kepada pengurusan. Proses penilaian terhadap laporan yang disediakan selepas praktikum oleh pelajar tidak mantap. Tiada bukti untuk mengesahkan tindakan susulan diambil selepas menerima komen negatif berkenaan kompeten pelajar. Maksudnya tiada bukti menunjukkan kita telah melaksanakan sesuatu tindakan selepas mendapati komen pelajar. Okay. Seterusnya, penilaian praktikum dan kerja khusus boleh ditambah baik dengan memastikan proses pemarkahan. Sekali lagi dia fokus pada pemarkahan. Sama seperti pemarkahan dalam peperiksaan sebelum tadi. Dan saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan dari bahagian saya secara am. Dan semua maklumat-maklumat dalam slide ini telah saya muat naikkan dalam Google Classroom. Ini dia kodnya, saya rasa kodnya pun telah diberi minggu lalu kepada semua. Okey, anda boleh rujuk kod ini bagi yang belum masuk dan anda boleh akses kepada semua maklumat ini termasuk bahan soalan-soalan audit SIRIM lepas yang telah dikongsi pada saya oleh Puan Khatijah, telah saya muat naikkan dalam so saya harap semua akan print soalan tersebut dan lihat balik untuk buat persediaan mental. Okey, sekiranya soalan itu ditanya adakah saya dah bersedia dan adakah bahan yang diperlukan ada dengan saya. Okey. Saya rasa itu saja daripada saya sebagai sekretariat. Saya cuba kongsikan dapatan dan hasil pemahaman saya tentang audit SIRIM ini. Terima kasih kepada semua dan sekali lagi saya mohon maaf kerana kita tidak jangka line kita yang tak stabil. Tambah pula saya baru difahamkan bahawa mulai Oktober maksimum untuk masuk ke Google Meet adalah 100. Okay, sebelum tu saya rasa 250 kan. So I was not aware of this. Saya mohon maaf dan apa-apa yang tidak dapat ikut taklimat ni kita akan minta mereka mendengar recording yang akan telah dibuat, sedang dibuat nanti. Kita akan cuba edarkan kepada semua. Okey, sekian itu saja dari saya. Okey, saya akan
Sekarang saya tak Puan Khatijah, adakah Puan Khatijah telah masuk ke line? Okey, dapat sudah. Okey, thank you. Okey, sekarang Puan Khatijah akan mulakan bahagian dia. Persilakan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berbahagia Dr. Pengarah, Dr. Timbalan Pengarah, Encik Ishan dan Puan Sharifah serta warga IPG Kampus Gaya. Ini hanya merupakan satu perkongsian saja daripada sudut audit sebagai juru audit, yang mana perkongsian ini saya kongsikan dengan semua warga agar kita dapat lebih jelas tentang pengertian MSISO itu sendiri. Kerana apa yang saya perlu tuan-tuan dan puan faham MSISO ini, kerana yang mendapatan lepas ada dalam kalangan warga yang tidak memahami lagi MSISO itu. Jadi kalau boleh semasa disoal tentang ISO, tuan-tuan dan puan bolehlah menghafal ini ya. Itu ISO ialah satu standard bertulis yang menetapkan keperluan asas dalam melaksanakan sistem pengurusan kualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan dan stakeholder, iaitu pihak yang berkepentingan ya. Okey, untuk contoh cara pengauditan, saya ambil contoh di mana kebiasaan dilakukan sebagai audit juru audit MSISO. Pertama, untuk melihat keberkesanan iaitu kebolehan mencapai piawaian standard kualiti ISO, kuantiti outputnya ialah kuantiti rancang iaitu input, contoh 100 siswa pendidik masuk dan akhir sekali 100 tamat konvo. Itu cara yang pertama yang boleh dilihat oleh auditor. Yang kedua, bagaimana boleh diukur pencapaian sumber. Pencapaian sumber ini ialah maklum balas pelanggan contohnya dalam masa 1 tahun. Jadi di sini juga auditor akan dapat melihat bagaimanakah sumber itu diurus daripada maklum balas pelanggan ya dalam tempoh 1 tahun. Dan seterusnya bagaimana ianya boleh diukur daripada pencapaian kawalan. Pertama dia akan lihat penilaian KJ iaitu LAMPT 0504, kemudian entrance dan exit survey dan audit dalaman ya daripada dapatan tersebut. Tuan-tuan dan puan, seterusnya untuk ISO 9001-2015, skop yang perlu kita faham bahawa dalam perubahan ini terdapatnya skop nombor 1, klausa 2 rujukan normatif, yang ketiga takrifan istilah, yang keempat konteks organisasi, yang kelima kepimpinan dan yang keenam ini ditambah pengurusan risiko dan ini dalam perancangan ya. Kemudian yang ketujuh sokongan, 8 operasi, 9 penilaian prestasi dan 10 penambahbaikan. Inilah 10 klausa yang akan dilihat semasa audit dijalankan. Konsep pengauditan ini sebenarnya dia merujuk kepada dokumen standard berikut secara keseluruhan atau sebahagiannya merupakan rujukan normatif. Jadi ini yang akan dirujuk oleh auditor iaitu Malaysian Standard ISO 2015, kemudian dilihat juga garis panduan amalan baik, portal MQA, kod amalan MQA, Education Program Standard, MySPATA, Sistem Pengurusan Aset Tak Ahli Kerajaan, 1PP dan arahan perbendaharaan ya. Jadi ada saya ingin kongsikan supaya kita lebih ingat ya istilah yang perlu kita ingat apabila kita ditanya apakah itu MQ01. MQ01 ialah Manual Quality 01, PT, singkatan PT Prosedur Teras, PUP, Prosedur Umum Pengurusan, PUS, Prosedur Umum Sokongan. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan bila ditanya tentang istilah-istilah ini sudah ada dalam minda tuan-tuan dan puan untuk mengingati perkataan-perkataan ni ya. Apakah dia PT iaitu proses teras itu yang mana di dalam ni ada perancangan tahunan, hal ehwal pelajar, pengambilan pelajar, reka bentuk penyampaian, pentaksiran pelajar, pengurusan peperiksaan dan pengurusan perpustakaan. Manakala untuk PUP pula ada MKSP dan MKI, tindakan pembetulan dan penambahbaikan, audit dalaman, maklum balas pelanggan luaran, rangkaian IPGM dan IPG, aduan pelajar. Manakala yang terakhir ialah PUS, PUS iaitu Prosedur Umum Sokongan, ada latihan pembangunan staf dan kawalan dokumen. Inilah yang akan diaudit semasa SIRIMKAS nanti ya. Objektif
operasi RPG, saya ambil balik dalam MQ01 untuk kita revise balik. Kita ingat semula, pertama dia akan lihat pelajar berpuas hati pada skor min 4.3 terhadap penilaian proses pendaftaran dan minggu pengurusan pelajar baharu yang dilaksanakan. Jadi HEP mungkin boleh ambil perhatian ini ya. Pelajar berpuas hati pada skor min 4.3 terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran co-kurikulum dan bimbingan serta amalan profesional. Yang ketiga, memastikan proses pemantauan pelaksanaan kurikulum dilaksanakan 1 tahun sekali. Yang keempat, sekurang-kurangnya 99% pelajar yang menduduki peperiksaan lulus. Yang kelima, keputusan peperiksaan akhir program atau kursus dimaklumkan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat Senat. Yang keenam, pelajar berpuas hati pada skor min 4.3 terhadap penilaian keberkesanan program mentor-mentee. Yang ketujuh, aduan pelanggan iaitu pelajar akan diambil tindakan dalam masa 3 hari bekerja. Yang ke-8, semua aduan pelajar iaitu pelanggan kita diberi maklum balas dalam tempoh 7 hari bekerja. Yang ke-9, memastikan program latihan dalam perkhidmatan memenuhi standard pembangunan profesionalisme berterusan PBB. Yang ke-10, memastikan semua pensyarah, pegawai dan staf pelaksana dapat memenuhi keperluan latihan berdasarkan arahan semasa Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan yang ke-11, mesyuarat pengurusan kewangan, pembangunan dan aset serta pengurusan sumber manusia diadakan 4 kali setahun. Yang ke-12, pemantauan ke atas keselamatan bangunan dan fizikal pejabat dilaksanakan 2 kali setahun. Yang ke-13, aktiviti penyelenggaraan peralatan teknologi maklumat dan komunikasi dilaksanakan 2 kali setahun. 14, audit dalaman dilaksanakan 2 kali setahun. Dan yang ke-15, mesyuarat kualiti MKI dilaksanakan 2 kali setahun. Tuan-tuan dan puan, seperti yang dinyatakan oleh Encik Shan, sila lihat soalan-soalan auditor dalam Google Classroom tersebut. Hari ini saya ingin kongsikan yang mana rata-rata yang ada di dalam ni secara umum saja untuk ketua jabatan, ketua unit dan pensyarah ya. Okey. Okey, untuk ini pula soalan yang dikemukakan iaitu dapatan lepas. Yang ditanya ialah kepada ketua jabatan dan ada beberapa orang pensyarah. Berapakah jumlah pensyarah dan pelajar di bawah kawalan KJ jabatan atau di bawah jabatan masing-masing? Yang kedua, apakah nama program atau ijazah yang akan diterima oleh pelajar? Sila beri buktikan berkaitan. Ini telah dimaklumkan oleh KJKA ya dalam WhatsApp warga, saya dah nampak ya. Apakah perbezaan ijazah IPG dengan universiti lain bagi program pengajian Melayu? Jika pengajian Melayu, pengajian bahasa Inggeris ya, dan yang lain-lain ya. Tempoh rasmi PDP dan peperiksaan bagi setiap semester berapa lama? Kalau kita 15 minggu lah kan PDP tu dan peperiksaan tu berapa lama? Kita lihat kalender akademik ya. Bagaimanakah mengukur kecemerlangan pelajar sebab kadang-kadang ada pensyarah yang kurang kompeten tetapi pensyarah menganggap pelajar yang kurang berprestasi. Yang keenam, bagaimanakah kita menilai pensyarah dan pelajar ini? Kalau menilai pensyarah ni memang guna lampi T0504 dan pelajar ni kita lihat dalam taksiran dia lah. Ini yang ketujuh, bagaimana seorang KJ dapat memastikan sesuatu pendekatan pensyarah itu berkesan atau sebaliknya? Apakah kriteria pelajar menilai PDP seorang pensyarah? Ini dalam lampi T0503 ya. Apakah standard dokumen untuk pentaksiran? Inilah buku panduan edisi Jun 2019 ya, pentaksiran. Yang kemudian berapa lama tempoh penyimpanan kerja khusus pelajar? Adakah pelajar akan mengetahui markah kerja khusus mereka? Ini adalah soalan-soalan yang dikemukakan dan seterusnya. Bagaimanakah proses pengesahan soalan-soalan tugasan yang dilaksanakan? Berapakah peruntukan markah kerja khusus dan peperiksaan yang melayakkan pelajar bergraduasi? Adakah pelajar akan menerima maklum balas berkaitan dengan tugasan yang mereka siapkan? Bagaimanakah jika seseorang pelajar itu gagal dalam peperiksaan? Adakah pelajar ini akan berpeluang bergraduasi? Bagaimana jika seseorang pelajar itu sangat cemerlang dalam bidang akademik tetapi kurang menyerla dalam bidang pedagogi atau sebaliknya? Sejauh manakah KJ bersetuju tentang isu peranan guru yang menyebabkan masalah murid di sekolah?
Dan yang terakhir ini ialah berkaitan dengan bahasa kadazan dusun. Kalau kita lihat mungkin kalau dikaitkan di IPG kita mungkin untuk BMSJKC lah, mungkin dia tanya apakah kriteria dan apakah pelajar kita ini mampu berbahasa Cina apabila ke sekolah tu nanti. Itu mungkinlah yang soalan-soalan yang akan dikemukakan yang dalam bidang bahasa. Okey tuan-tuan dan puan, itu saja yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan tentang perkongsian audit dalaman MSI ISO 9001-2015. Untuk itu, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Encik Shan. Okey, terima kasih Puan Khatijah atas perkongsian tadi. Saya rasa kita dah selesai sesi kita hari ini. Semua bahagian telah dikongsi oleh saya, Puan Sharifah dan juga Puan Khatijah. Sekarang sekiranya ada apa-apa soalan boleh dikemukakan, mungkin kami boleh jawablah kalau kami dapat. Dipersilakan. Cik Shan, selamat pagi. Cik Shan? Ya, saya. Puan Zailan. Kalau macam soalan-soalan yang diberi contoh tadi itu kan, kalau diberikan sekali dengan jawapan, bolehkah? Takut juga kita bagi jawapan yang salah yang tak sepatutnya kan nanti. Oh, itu kena Puan Khatijah. Macam mana Puan Khatijah bahagian tu? Okey, akan diusahakan dan dimasukkan semula dalam Google Classroom ya. Okey. Okay, terima kasih. Okey. Ada lagi? Okey, kalau tiada saya minta timbalan nak share sesuatu. Mr. Chan, tadi apa Puan Ziana soalan tadi apa sebab dia terputus dah? Dia minta jawapan bagi soalan-soalan tersebut. Soalan bocor. Jadi Puan Khatijah akan cuba usahakanlah. Okey. Pengarah masih ada kah dalam line? I think dia tiada. So timbalan sajalah beri ucapan. Okey, terima kasih ya Mr. Shan, kepada penyelaras ISO, Ketua Auditor, Puan Sharifah dan Puan Khadijah, ketua jabatan semua, staf dan semua pensyarah ya. Okey, terima kasihlah atas perkongsian maklumat yang disampaikan ini. Saya rasa semua perlu memberi perhatian sebagaimana yang dimaklumkan bahawa perkara ini sangat penting sangat penting, proses ini sangat penting dan proses ini perlu kita lalui bersama. So kalau melihat tadi Puan Sharifah katakan tadi tentang objektif operasi IPG ada 15 tadi tu, memang jelas saya pun telah melihat perkara ini dan apabila saya teliti bahawa ia merangkumi semua bahagian atau unit di kampus ini. Okey, apabila dia contohlah sekiranya dia menyoal saya satu perkara saja berkaitan dengan kalau dia tanya saya satu je lah tentang apakah objektif operasi. Salah satu je saya katakan pelajar berpuas hati terhadap aktiviti minggu pengurusan pelajar. Jadi di situ je jawapan saya tu dia akan bermula korek. Bagaimana pelaksanaan dia, apa dia penilaian dia, kurang dan sebagainya. Dan lain ada ingat ada 15 dan ini merangkumi semua HCP ada, LDP ada, peperiksaan, unit pembangunan, audit, bahagian penyelarahan ICT. Banyak perkara dalam 15 perkara dalam objektif operasi. So kita perlu bersedia dan berkata Mr. Shan, sekiranya kita dipanggil dihubungi oleh person in charge ataupun runner sepuluhnya tuan-tuan dan puan berada dalam talian bagi memastikan bahawa kita boleh menjawab. Semua tata cara, tindakan, do and don'ts telah dimaklumkan oleh Mr. Shan, Puan Sharifah dan Ketua Auditor. Saya percaya ini sangat membantu kita memahami dan dapat melalui proses audit ini dengan lebih baik. Okay, terima kasih Mr. Shan. Okay, terima kasih timbalan.
Saya nak sambung sedikit lagi daripada apa yang dikongsi oleh Timbalan. Kita difahamkan pensyarah jabatan-jabatan telah mula ke kampus ikut giliran untuk mengambil folder dan dokumen-dokumen yang diperlukan. So ada jabatan dan unit yang telah pun mengambil. Hari ini saya rasa jam 11 jabatan holistik akan mula ke kampus untuk mengambil folder. Jadi pastikan folder-folder yang diambil itu bermula daripada sesi 2019 iaitu penggal 2 lah, okey. Mula daripada sesi Jun, okey, Jun ke atas dan sehinggalah yang terkini. Pastikan folder bagi yang terlibat dalam folder kursus PDPLI, PDPP dan PITO, pastikan folder tu juga diambil selain daripada PISMP dan PISMP. Ada juga tanya apa lagi yang perlu diambil. Kalau ada sampel-sampel kerja kursus, sila ambil. Dan markah dan sebagainya lah yang berkaitan dengan dalam skop yang telah dinyatakan oleh Puan Sharifah dan Puan Khatijah tu yang berkaitan dengan audit SIRIM ini, okay, berdasarkan manual quality dan prosedur quality teras dan umum. So semua maklumat asal melibatkan kita ambillah pelantikan dan jangan lupa juga kalau boleh ambil juga folder peribadi sebab kita semua ada folder peribadi kan. So, kebanyakan dokumen lantikan, surat lantikan kita dan sebagainya kita biasanya simpan dalam folder peribadi. Takut kalau dia tanya mana pelantikan tertentu, kita bolehlah cari folder tersebut untuk buktikan. Jangan panik. Kita semua akan cuba hadapi audit ini dengan sebaik mungkin. Dan apa-apa masalah kita cuba tangani bersamalah sebab ini bukan tugas individu atau jabatan tertentu atau pengurusan tetapi inilah tanggungjawab semua warga kampus Gaya. Okay, itu saja dari saya dan sekali lagi saya mohon maaflah atas ketidakupayaan ramai saya rasa yang tak dapat masuk lagi kerana saya pun tidak dimaklumkan bahawa saya pun tidak tahu sebenarnya yang limit untuk Google Meet ini hanya 100 mulai Oktober, 1 Oktober. Okay, baru tadi Puan Christina maklum pada saya. Sebelum itu 250. So kita akan fikirkan macam mana maklumat tentang taklimat atau bengkel ini dapat dikongsi dengan mereka yang atau semualah kita kongsikan semula dalam Google apa ni? Classroom supaya semua dapat akses kepada maklumat ini dan sila lihat semula dan dokumen yang ditayangkan tadi termasuk slide saya, Puan Khatijah dan juga Puan Sharifah sebab semua maklumat itulah yang buat masa ini kita dapat kongsikan dan saya lihat semua maklumat itu sangat-sangat penting dan relevan untuk buat persediaan audit kali ini. Okay. Dan dari semasa ke semasa apa-apa maklumat yang saya terima daripada IPGM dan juga SIRIM saya akan kongsikan pada pengurusan dan ketua jabatan ataupun dalam majlis M3P yang akan disampaikan semula pada ketua jabatan oleh ketua jabatan di jabatan masing-masing. Kalau tiada apa-apa kita akan tangguh bengkel kita untuk hari ini. Sekali lagi saya bagi pihak Puan Sharifah, Puan Khatijah ucapkan terima kasih kepada semua. Sekian, salam beraudit.